Dan itu pun yang sekarang ni mereka sedang buat. Mereka sedang berkempen. Apa yang Tun Faizal, apa yang Jalil Baker, dan nyamuk-nyamuk yang lain ni sedang buat kerja. Raja Petra, dia ni orang PAS. Kalaupun dia dibayar, mungkin dibayar oleh pihak Perikatan Nasional. Rupa-rupanya ada pun juga dapat duit daripada UMNO ni. Tapi UMNO pengkhianat lah, kluster pengkhianat. Dia berkempen. Apa yang Tun Faizal buat sekarang ni tengah buat live. Apa yang ditulis oleh Jalil Baker, apa yang di live-kan oleh Raja Petra, itu adalah kempen. Malah hari ni saya berani cakap, Bernama TV pun hari ni cuba menghasut rakyat untuk menolak Presiden UMNO ni. Dia tak sedar bahawa hari ni Presiden UMNO adalah timbalan Perdana Menteri. Dan Bernama TV ni merupakan media kerajaan. Contohnya pagi tadi pukul 10 pagi, saya tonton Ruang Bicara. Saya dengar seorang profesor Taufik. Dia terang-terang dia menghasut perwakilan supaya dia memberi gambaran bahawa kalau kita tidak mengadakan pertandingan itu macam kita menolak perubahan. Dia kata kita kena ubah pemimpin yang yang ada kes mahkamah dan sebagainya. Ini. So kita nak tanya juga, Bernama TV ni TV pembangkang ke? Masih lagi di bawah telunjuk Mahathir ke? Kalau masih lagi di bawah telunjuk Mahathir, maka sewajarnya lah kita harap Menteri Komunikasi tengok-tengokkan Bernama TV ni. Kita ni dah berada di dalam kerajaan perpaduan. Jangan kita benarkan mana-mana pihak yang dilantik zaman Mahathir dulu hari ini meneruskan agenda Mahathir. Hari ini mereka ni seolah-olah berkempen untuk calon-calon yang menentang Datuk Seri Zahid dan bawa naratif-naratif yang bukan-bukan. Hari ini dah terbukti Datuk Zahid adalah mangsa selective prosecution, penakwaan terpilih, malicious prosecution, penakwaan berniat jahat, dan politically motivated prosecution, penakwaan yang bermotifkan politik. Dan daripada 87 kes dia, terang-terang kes dia yang melibatkan kes di Shah Alam, yang melibatkan visa luar negara, dia dah dibebaskan. Tidak ada prima facie pun. Malah dalam keterangan ketika berlakunya prosiding mahkamah, kita lihat dengan jelas hakim sendiri bertanya dengan pegawai penyiasat. Ada dua laporan dibuat, satu ke atas Hishamuddin Tun Hussein, satu lagi ke atas Datuk Zahid. Tapi kenapa tak disiasat Hishamuddin? Kenapa Datuk Zahid saja yang disiasat? Jawapan pegawai itu, saya ada dalam mahkamah. Jawapan dia apa? Ini arahan pihak atasan. Maknanya apa? Maknanya it is a politically motivated. Dan ini juga bukti bahawa Hishamuddin bersekongkol dengan Mahathir. Hishamuddin bekerja untuk Mahathir. Takkan kita tak faham. Nak bagi signal macam mana lagi? Kemudian bila lawyer Datuk Zaidi bertanya kepada pegawai penyiasat, bertanya kepada saksi-saksi pihak penakwaan, David Tan daripada Ultra Kirana Sdn Bhd. Selain daripada Datuk Zahid yang kamu kata kamu memberikan sumbangan, walaupun Datuk Zahid tidak mengakui sepenuhnya, sebab jumlah tu tak betul, 13 juta, padahal ada 2 kali saja, 100,000 sumbangan dana politik. Itu belum lagi kita pertikaikan kenapa bila Datuk Zahid terima dana politik, ianya dianggap sebagai rasuah. Tetapi bila peguam Datuk Zahid, lawyer Zaidi, bertanyakan dengan
pegawai penyiasat SPRM. Siapa lagi yang menerima yang kamu bagi sumbangannya? Pegawai ni David Tan mengatakan bahawa dia juga bagi kepada Tun Dr. Mahathir 2.6 juta melalui Tan Sri Rahman, suami kepada anak saudara dia, Puan Sri Jasmine. Kenapa tidak ada pendawaan ke atas Mahathir? Ini persoalan. Muhyiddin Yassin juga dikatakan menerima 1.3 juta ringgit. Kenapa tidak ada pendawaan? Hishamuddin juga menerima melalui pegawai dia. Ada 2 orang pegawai dia. Satu setiausaha politik dia, satu pegawai khas dia, yang menerima juga. Sama juga Khairi Jamaluddin juga menerima daripada Atra Kirana, Wan Bandar ataupun Wan Quraisy, pegawai khas dia. Nak lari mana? Nak lari mana? Ini bukti jelas bahawa berlakunya pendawaan terpilih. Kenapa bila orang yang pro kepada Mahathir tidak didakwa? Bila orang yang tak nak tunduk dengan Mahathir, tak nak bubarkan UMNO, tak nak masuk bersatu, dia didakwa. Adilkah ini? Bagaimana negara kita ni di bawah pemerintahan Mahathir dan Muhyiddin boleh ada 2 set undang-undang yang berbeza? This is law of the jungle. Untuk orang yang tak nak tunduk dengan Mahathir dengan Muhyiddin, kena dakwa. Yang terima duit, contohnya macam Mustafa Muhammad, dapat duit, Datuk Najib pun bagi duit kepada dia untuk pengundi luar. Tapi akhirnya sebahagian daripada duit tu masuk dalam akaun tamu haji isteri dan anak dia. Sehingga kan bila 3 kali dia dipanggil oleh pihak UMLA, bila Daim ugut nak hadapkan isteri dan anak dia sekali, dia akhirnya mengambil keputusan untuk ikut cakap Daim, keluar daripada UMNO. Ini MT nombor 1. Kita pun tak terbayang. Orang baik. Mas Emiati, nama dia sama-sama disebut bersama dengan Mustafa Muhammad, bersama dengan Datuk Ahmad Maslan, bersama dengan Tan Sri Syarif Samad. Tapi kenapa mereka tidak didakwa? Kenapa Syarif Samad didakwa? Hari ini dah terbukti, Tan Sri Syarif pun dilepaskan kerana jelas bahawa pendakwaan ke atas Tan Sri Syarif, apa yang kita lihat dalam prosiding mahkamah, jelas menunjukkan bahawa ianya politically motivated. Pendakwaan yang bermotifkan politik. Mana boleh dakwa dulu, siasat kemudian. Dalam dunia ni tak ada orang buat. Zaman PH di bawah pimpinan Mahathir saja yang benda ni berlaku. Ini kena jelas. Okey? Okey tak? Ini kita lihat antara rangkuman-rangkuman yang diperkatakan dalam ucapan-ucapan ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita. Mereka senada agar pengkhianat-pengkhianat ni disingkirkan daripada parti, putih-putih dan lipatan, dan tidak diberi muka. Adakah pengkhianat ni kita nak cerita daripada ketua-ketua bahagian ataupun sampai ke top leader? Bagi saya, Datuk Seri Zahid telah memberikan mesej yang sangat jelas bahawa beliau akan melakukan pembersihan secara total. Tapi kita kena fahamlah, mungkin ada di kalangan pengkhianat-pengkhianat ini keliru, dikelirukan, tak sedar mereka dah tanda tangan aku janji. Bila orang tu datang dengan janji itu, janji ini, ada yang gelap mata, ada yang kembali ke pangkal jalan. Itu yang Datuk Zahid kata. Dan yang mana yang dah kembali ke pangkal jalan tu, dia maafkan. Tetapi janganlah buat lagi. Betul tak? Ini pun bahaya juga. Sebab ada kemungkinan besar, ada yang puas hati, ada yang tidak puas hati. Kerana ada setengah-setengah daripada kita tidak boleh tolerate. Kalau boleh 10-10 ni, wajar diambil tindakan.
Tetapi sudah pastilah sebagai Presiden Parti, dia lebih tahu berbanding dengan kita. Dia lebih tahu apa yang perlu dijaga. Dia boleh lebih tahu kekangan-kekangan kalau dia ambil tindakan secara drastik, bukan satu demi satu. Apa implikasi dia? Kita orang biasa, kita tak tahu. Rakyat biasa, kita tak tahu. Pemimpin kita, dia ada maklumat lebih daripada apa yang kita tahu. Ini kita kena faham. Okey, Dok. Okey. The next, wajarkah kita, walaupun orang-orang yang dia kembali ke pangkal jalan, dia dah khianat tapi dia kembali ke pangkal jalan, wajarkah kita masih beri peluang dia duduk di dalam Majlis Kerja Tertinggi? Sungguh itu sebab kita kena faham. Kita kena faham. Contohnya, ada di antara mereka dia angkat duduk dalam kabinet. Tetapi pastilah Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri ada alasan yang tersendiri. Namun kalau misalnya ahli tidak mau tolerate, mungkin kita nak pastikan bahawa kerajaan kita intact. Kita tak ambil tindakan kepada mereka ni, kita masih mengekalkan mereka di dalam kerajaan. Kita masukkan juga nama dia, walaupun dia bagi SD kepada Muhyiddin. Tetapi ahli berhak. Kalau ahli merasakan orang macam ni tak perlu berada di dalam kepimpinan parti, maka jangan undi. Betul tak? Dan mereka tak boleh salahkan kepimpinan parti. Mereka tak boleh salahkan Datuk Seri Anwar. Tidak ada kaitan dengan Datuk Seri Anwar pun. Sebab ini masanya untuk kita ahli parti menentukan siapa yang akan menjadi penyambung kepimpinan parti. Kalau kita dulu boleh pilih, menteri je, kita letak dia sebagai MT. Sebelum pilihan raya 2018, kita tak pernah uji pun kesetiaan pemimpin-pemimpin kita. Biasa bila kita nak memilih siapa nak jadi presiden, timbalan, naib, presiden dan MT, kita akan pilih orang ni, apa kedudukan dia, menteri ke tak menteri, menteri kanan ke tak menteri kanan. Barulah kita letak dia di presiden ke, timbalan ke, naib presiden ke. Apa kedudukan dia dalam GLC contohnya, kita ambil kira juga. Kita tak pernah fikir bahawa kita kena ambil kira soal kesetiaan. Kerana 61 tahun Barisan Nasional memerintah, kita tak pernah kalah. Bila tak pernah kalah, kita tak pernah diuji. Tetapi lepas 2018, baru kita sedar. Ada yang dah pernah menjadi Menteri Pertahanan, ada yang pernah menjadi pemangku timbalan presiden. Bila kita kalah, dia lari, tak cukup tanah. Bukan setakat dia lari tak cukup tanah, dia bantu pula musuh kita, Tuan Mahathir, untuk pujuk orang kita menyertai bersatu. Bawa lari MP kita menyertai bersatu. Hasut pemimpin-pemimpin UMNO di Sabah menyertai, lompat beramai-ramai pergi ke bersatu. Dan orang ni masih lagi buat kerja yang sama lepas pilihan raya umum ke-15, buat benda yang sama. Hasut 10 orang, bagi SD pada Muhyiddin. Takkan kita tak nak ambil tindakan lagi? Sampai bila kita nak tolerate benda-benda pelanggaran disiplin begini? Tak boleh. We got to be firm. Kalau parti kita tak jaga disiplin parti, lingkup parti tu. Jangan hanya fikir nak jaga parti ni kena bebas, siapa pun nak bertanding boleh bertanding. Tak ada masalah selagi kau tak melanggar disiplin parti. Tapi kalau kau dah langgar disiplin parti, engkau pun nak bertanding, nak menguasai parti, boleh terus berangan. Buatlah TikTok ke, buat video ke, boleh terus berangan. Tak ada masalah. Tapi bila tiba masanya, bila Jawatankuasa Disiplin Parti sudah memberi cadangan kepada MT, terimalah keputusan. Kita tak lupa ramai pemimpin-pemimpin UMNO yang menjadi mangsa KJ dengan kenyataan-kenyataan beliau. Kita tak lupa. Dan ramai orang cukup frust bila mana Isyamuddin menghasut 10 orang ni.
Datuk Zahid boleh maafkan. Itu hak batal tubuh Presiden untuk memaafkan 10 orang yang telah memberikan SD kepada Muhyiddin Yassin. Tetapi dalam usaha, kalau adalah siasatan, kita tahu siasatan ni dah nak sampai hujung ke atas, Syamuddin mendapati bahawa beliau memang dah langgar disiplin parti. Kalau MT UMNO memutuskan untuk mengambil tindakan kepada Syamuddin, Datuk Zahid pun tak boleh buat apa. Datuk Zahid kena akur. Ini kena faham, parti kita ni bukan parti autokratik kuku besi. Pertama, kita kena dengar cakap Perhimpunan Agung UMNO. Apa juga yang diputuskan oleh Perhimpunan Agung UMNO, MT pun kena ikut. Bila tidak ada Perhimpunan Agung UMNO, MT akan buat keputusan. Bila MT buat keputusan, semua kena ikut, termasuk Presiden. Ini kena jelas. Sama juga bila kita nak membuat keputusan untuk bersama dengan PH. Sebab dulu orang kata 2020 orang kata Datuk Zahid nak bawa MP UMNO ni menyokong Anwar Ibrahim. Tak betul. Itu sebab Datuk Zahid terpaksa melafazkan sumpah wallahi wabillahi watallahi. Tak benar dia kata. Saya bukan nak bawa orang ni pergi ke Anwar Ibrahim. Seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslhan di hadapan beberapa orang. Bila credibility Datuk Zahid dipersoalkan. Dan itu sebab dia memasukkan di dalam ucapan dasar dia. Dia kata apa? Untuk pilihan raya yang akan datang, pilihan raya ke-15, BN will go solo. No DAP, no Anwar, no Bersatu. Tapi geng-geng yang pro PN ni, dia tak sebut lah no Bersatu. Dia kata no DAP, no Anwar. Ada lagi ni, ada orang yang mempersoalkan kenapa Datuk Zahid melafazkan sumpah. Kena faham, sumpah ini ialah untuk pilihan raya umum ke-15. Kita takkan bergabung dengan PH, mana-mana parti dalam PH. Masa dia cakap tu, saya nak kena jelaskan kalau tak silap saya masa tu Bersatu pun pada ketika tu satu dengan kita lah, tak silap. Dah bekerjasama. Masa tu Bersatu dah kerjasama dengan kita, Bersatu dah mainkan kita. 2021 rasanya. Bukan. Selepas tu 2021. Selepas Sabah barulah Datuk Zahid melapaskan sumpah tu. Dan adakah dia langgar sumpah ni? Tidak. Dia tidak langgar sumpah ni. Dia sudah pun menunaikan BN go solo dah. Ya. Betul. BN go solo. Tetapi kita kena faham, rakyat mengambil keputusan untuk mempercayai fitnah-fitnah yang dilontarkan terhadap Barisan Nasional, termasuk terhadap Presiden UMNO. Dan mainan politik wang juga mempengaruhi setengah-setengah daripada anak-anak muda kita untuk menyokong Perikatan Nasional. Dan kita juga tidak nafikan bahawa PAS berjaya dengan kempen dia, seolah-olah mengundi PAS sama dengan masuk Islam, bersama PAS sama dengan masuk Islam, tak bersama PAS macam kita ni semua kafir. Seperti mana yang Ketua Pemuda PASIK mengatakan bahawa undi PH dengan undi BN masuk neraka. Orang muda yang rambut merah, semayang pun tak semayang, tapi hati dia nak Islam. Dia ingat masuk PAS ni, menyokong undi PAS ni, maka dia selamat akhirat. Ada juga orang muda kita ni kadang-kadang confuse, dia tak faham apa pun. Ada lagi yang tak faham. Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata kita sokong apa yang Datuk Seri Ismail Sabri nak bagi kepada orang-orang muda. Maka pilihan raya nanti kita akan bagi sokongan kepada Perikatan Nasional. Dia tak tahu Ismail Sabri itu Barisan Nasional.
Ini yang menyebabkan dia orang ni dapat 74 kursi. Kita tak nafikan dia orang memburuk-burukkan Datuk Zahid, kata undi BN Anwar jadi Perdana Menteri. Memang ada. Bukan setakat duit saja punca dia. Itu pun sebahagian daripada puncanya juga. Yang Tun Faizal mengutuk kenyataan-kenyataan Tok Mat ketika ucapan perasmian saya semalam. Tun Faizal kenapa tak sebut? Salah satu sebab punca kita kalah termasuklah manusia macam Tun Faizal dan bos dia duduk dalam UMNO tapi khianat UMNO, sabotaj UMNO. Duduk dalam kerajaan tetapi apa yang dia buat tak menguntungkan BN, lebih menguntungkan Perikatan Nasional. Kerana mereka pun tak mau lihat BN ni menang dan boleh membentuk kerajaan bersendirian. Mereka juga menghasut supaya pilihan raya ditangguhkan seberapa lama yang mungkin, supaya mereka punya projek-projek dapat bertukar menjadi rezeki dia. Bukan kita bodoh. Kita tahu kalau kita buat pilihan raya bulan 3 selepas pilihan raya negeri Johor, ada jadi macam ni? Tak ada. Kenapa itu tak dibangkitkan? Sabotaj parti daripada dalam ni lagi teruk. Berpakat dengan musuh kita supaya akhirnya bila BN tak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian, BN terpaksa bekerjasama dengan Bersatu dan PAS. Akhirnya tengok lagi parah. Bersatu dengan PAS undi lagi banyak, kursi lagi banyak menang daripada kita. Sebab apa? Sebab ada ni gunting dalam lipatan, musang berbulu ayam, tak kira lah Anwar musang ke Anwar tak musang ke, orang-orang macam ni membantu menjahanamkan kita. Duduk sebagai ahli UMNO tetapi kiblat dia, kesetiaan dia lebih kepada Muhyiddin. So tepat sangatlah tindakan Presiden Parti nak melakukan pembersihan. Dan hari ini kita ucap tahniah dan syabas kepada sayap-sayap yang juga menggesa, baik pemuda, baik Kak Ani punya ucapan tadi, Dr. Ashraf punya ucapan yang minta supaya pengkhianat-pengkhianat ini diambil tindakan segera. Alhamdulillah.